Kecemerlangan kepimpinan yang di-Pertua Negeri ke-11 bantu bangunkan Sabah antara perkembangan dari negeri di bawah bayung. Terus saja langsung bersama Anisia Daulah. Silakan, Ann. Baik, sahih. Kecemerlangan kepimpinan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman sebagai Ketua Menteri sebelum ini dapat dijadikan panduan dalam mentadbir dan membangunkan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata jasa dan bakti serta legasi Tun Musa sebagai Ketua Menteri paling lama berkhidmat dalam sejarah negeri dengan pelbagai kemajuan bakal membangunkan negeri. Menurut Datuk Haji Tun Musa mampu mengangkat martabat negeri Sabah ke tahap lebih cemerlang sesuai dengan pengalaman luas Tun selama 15 tahun memimpin negeri di bawah kerajaan negeri terdahulu. Ini termasuk membangunkan Sabah berpaksikan Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ akan mudah dicapai. Beliau berkata demikian sempena Majlis Jamuan Negeri bersama Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Datuk Haji berkata dengan rekod cemerlang kepimpinan Tun Musa juga mampu mengekalkan perpaduan dan keharmonian kaum yang sedia terjalin sejak sekian lama. Beliau mengajar seluruh pemimpin dan rakyat negeri ini untuk terus mengeratkan kerjasama dan mengukuhkan perpaduan bagi menjadikan Sabah lebih maju, aman dan sentosa. Majlis bacaan Yasin dan tahlil almarhum Tun Datuk Mustapa Datuk Harun akan menjadi takwim tahunan Agensi Agama Kerajaan Negeri. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan mengambil alih program berkenaan bermula tahun ini daripada alumni Seman Toh Puan Hajar Rahmah. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Esko Agama dan Pendidikan berkata, pelaksanaan program juga dibantu Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia dan badan-badan agama lain serta pejabat daerah pujatan. Selain itu, program memperingati Tun Datuk Mustapa akan dikembangkan lagi tahun ini dengan penganjuran seminar pemikiran Tun Datuk Mustapa Datuk Harun dijangka diadakan Mac depan. Seminar mengupas pemikiran Tun Datuk Mustapa dalam bidang pendidikan, ekonomi, perpaduan dan syiar Islam akan melibatkan kerjasama Usia, MUIS, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS dan ABIM Sabah. Mudah-mudahan akan menjadi satu yang bermanfaat khususnya untuk generasi muda, pelajar mengenal pejuang kemerdekaan, bapa kemerdekaan kita, almarhum Tun Datuk Haji Mustapa. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis tahlil sempena genapnya 30 tahun pemergian Yang di-Pertua Negeri Sabah pertama almarhum Tun Datuk Mustapa Datuk Harun pada 2 Januari 1995 di Taman Memorial Tun Datuk Mustapa Putatan. Kira-kira 100 orang hadir mengimarahkan majlis ini termasuk Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Hilmi Yahya serta waris dan ahli keluarga almarhum. Imam Besar Masjid Negeri Suhaidi Kewanting memimpin majlis bacaan Yasin dan bacaan tahlil disusuli bacaan doa oleh Mufti Negeri Datuk Bungsu Aziz Japar. Semua sekolah agama negeri diminta peka dan cakna dengan pelbagai inisiatif pendidikan yang diberikan kerajaan negeri. Mereka juga perlu menghantar permohonan lebih awal sekiranya ingin mendapatkan bantuan pendidikan tersebut. Ini kerana permohonan yang diterima lewat akan menyebabkan kesukaran untuk membuat kelulusan secara singkat sekaligus menyebabkan bantuan lambat diterima. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam Datuk Ruslan Muharram berkata, pelbagai bantuan pendidikan diperkenal kerajaan negeri untuk manfaat rakyat. Antaranya bantuan sekali bayar RM3,000 di bawah program sumbangan kegiatan sekolah Sabah Sukses yang melibatkan 1,500 sekolah. Bantuan sukses dapat digunakan untuk menampung aktiviti-aktiviti pendidikan sekolah bersama pelajar. Jadi maknanya kalau ada sekolah yang tidak memohon, maknanya dia tidak akan mendapat dana tersebutlah. Perlu memohonlah dan insyaAllah selagi peruntukan masih ada, boleh disalurkan kepada sekolah-sekolah yang memohonlah. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan penutupan minggu pemantapan guru sekolah-sekolah agama negeri dan sekolah menengah agama negeri di Beaufort. Saya ada bawa 3 inovasi saya. Sejadah gergasi sebenarnya saya baru je hasilkan bulan ini untuk hadiah hari jadi bapa saya sebab bapa saya seorang pesakit stroke. Jadi saya berfikir macam mana saya mau bantu dia untuk solat dia tu sempurna.
Jadi saya pun hasilkanlah sejadah gergasi ni. Dia duduk sini, lepas tu dia boleh tengok macam mana panduan solat secara sakit. Bacaan dia boleh ingat. Ada penambahbaikan untuk setiap tahun dengan projek inovasi baru yang diberi pendedahan lah meluas kepada guru-guru yang kami hasilkan. Kami buat ni kami namakan flashcard punch box. Tujuan dia untuk alat istinja. Tajuk untuk tahun 1. Untuk murid-murid tahun 1 ni dia lebih mengenali alat-alat istinja. 39,548 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 di negeri ini menduduki ujian bertulis di 315 pusat peperiksaan seluruh Sabah bermula hari ini hingga 6 Februari depan. Daripada jumlah itu, 35,266 merupakan calon sekolah kerajaan, manakala selebihnya calon di bawah agensi kerajaan, sekolah menengah agama negeri Seman, persendirian dan sekolah swasta. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin mengingatkan calon mematuhi prosedur operasi standard dan peraturan yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran pengurusan pengendalian peperiksaan SPM tahun 2024. Calon juga dinasihatkan untuk memaklumkan kepada pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan kadar segera sekiranya tidak dapat hadir di pusat peperiksaan yang ditetapkan disebabkan bencana. Kita telah melepasti pusat-pusat yang berisiko untuk dilanda banjir dan bencana alam, tapi alhamdulillah setakat hari ini saya telah dimaklumkan oleh pejabat-pejabat pimpinan daerah bahawa tidak ada satu sekolah pun yang terlibat dalam isu yang menyebabkan murid itu terkandas daripada menuju peperiksaan SPM ataupun hadir ke pusat peperiksaan. Setakat hari inilah, setakat pukul 7.30 pagi ini. Datuk Raisin menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke Pusat Peperiksaan SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Mat Saleh Ranau. Jelas beliau Jabatan Pendidikan Negeri Sabah komited melakukan yang terbaik bagi memastikan peperiksaan SPM tahun 2024 dapat dilaksana dengan lancar dan teratur. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Sahih dari Sungai hingga Segara Palestin, pasti merdeka. Sahih. Baik, Anne, terima kasih.